Orang Cina, orang India semua buat pengorbanan yang luar biasa. Hanya orang Melayu tak sedar diri. Dewan Perniagaan Melayu ni makan di hotel Cina. Palace of Golden Horses. Kena pakai black tie. 9 course Chinese food. Apa punya Orang Melayu kalau tak buat sesuatu, dia akan jadi lebih hina daripada orang India. Pernah dengar ke orang lain buat rumah atau buat bangunan yang bukan orang Islam punya, yang dapat kontrak yang orang Islam? Pernah dengar? Kenapa lemah macam tu? Insurans siapa dapat? Transportation siapa dapat? Refrigeration, finance, semua orang lain dapat. Dan berterusan jadi lemah dah 60 tahun kita macam ni. Dulu China ditawan. Hari ni ada berani orang tawan China? Dulu Amerika, Rusia, tengok dua-dua kuat kan? Super power. Berapa kali Amerika dengan Rusia berperang? Tak dengar pun. Kalau dia ada proxy war. Pasal bila kuat, orang tak kacau. Kalau kita kaya, orang yang berpangkat apa dia, ada siapa orang lain kacau? Pasal tak okey lalui semua ini. Disebab bangsa kita ni tulisan Jawi. Oh tak boleh. Betul tak? Sampai kat sekolah tulis bantah tulisan Jawi. Bendera pun tukar warna. Bendera pun terbalik. Kita nak terus dihina ke? Pasal apa dihina? Pasal kita lemah. Jadi kita kena perkasa diri. Berapa lama kita nak terus dihina tanpa mempunyai harga diri? Benda cukup mudah. Anak-anak kita perlu diajar pengorbanan. Saya nak tanya, apa dia matlamat keluarga? Ada tak kita tulis? Berapa banyak simpanan sebulan? Apa dia polisi nak melawat ibu bapa? Macam mana nak buat penjimatan? Ini merupakan proses pendidikan keluarga untuk menjadikan mereka orang yang hebat. Menjadi matlamat kehidupan dia orang. Dan dalam kehidupan seharian pun kalau kita lemah, memang kita dihina ataupun ditekan even oleh keluarga sendiri. Mengapa di sebuah negara yang membangun dan kaya dengan sumber, masih ada rakyatnya terpaksa mengemis di tanah air sendiri? Apakah pembangunan yang dikecapi hari ini benar-benar dinikmati oleh semua lapisan masyarakat? Atau hanya memihak kepada segelintir golongan sahaja? Kenapa kos sara hidup terus meningkat sedangkan pendapatan rakyat bawahan kekal tidak seimbang? Di manakah silapnya sehingga mereka yang bekerja keras masih gagal keluar daripada belenggu kemiskinan? Adakah peluang pekerjaan yang ditawarkan benar-benar mencukupi dan sesuai untuk semua, termasuk warga emas, orang kurang upaya dan mereka yang berpendidikan rendah? Mengapa masih ramai tercicir daripada sistem bantuan kebajikan, walaupun pelbagai inisiatif diperkenalkan? Adakah proses yang terlalu rumit atau kurang pendedahan menyebabkan golongan miskin terus terpinggir? Lebih menyedihkan, adakah masyarakat semakin hilang rasa empati sehingga isu ini dipandang sepi? Apakah masa depan negara jika rakyat sendiri terpaksa meminta simpati di jalanan? Persoalan-persoalan ini menuntut jawapan jujur dan tindakan bersepadu agar tiada lagi rakyat Malaysia yang berasa asing di bumi sendiri. Mentari terbit di ufuk timur, air jernih mengalir ke Laut Biru. Tangan di dada menunggu bantuan, usaha sendiri entah ke mana tuju. Orang Melayu ni, mereka malas nak ada pandangan yang jauh. Dari dulu, kerajaan memberi bantuan banyak. Keinginan untuk menaik taraf tu tak begitu bersemangat. Dia selesa di comfort zone. Saya cuma cakap lah keistimewaan Bumi Putra lah. Itu fakta kan. Jeni kebangkitan ekonomi Islam. Kenapa produk daripada keluaran bukan Muslim ada menggunakan lambang masjid? Itu untuk pemasaran saja, supaya semua orang pun boleh nikmati produk tu sama-sama. Kerana mereka mahu memberikan lebih keyakinan kepada pembeli Muslim. Nak tarik perhatian pengguna Melayu, sebab itulah dia guna logo masjid itu. Satu produk tapi dua jenama, iaitu satu daripada produk non-Muslim, satu daripada Muslim. Jadi anda lebih suka yang mana satu? Yang saya lebih suka ialah non-Muslim. Bukan Muslim. Kualiti dan rasa dia lebih dekat dengan cita rasa kita. Kalau makanan, memang saya suka makan yang bukan Muslim lah makanan. Adakah terdapat kempen dalam komuniti Cina ini untuk menyokong produk Cina sendiri? Oh, memang ada. Sebab kita biasanya dalam segala bidang industri, kita ada pertubuhan sendiri macam persatuan. Secara jujurnya, saya cakap dalam bisnes mesti ada. Jadi kita akan sasarkan kaum dan bangsa kita kan. Kalau orang Cina kan memang ada dengar yang ada orang sokong dia Cina sendiri. Ada. Secara peribadi, kenapa anda sokong produk anda sendiri? Iaitu pasal dari kecil bapa saya pun sudah beli bagi saya pakailah. Mungkin rasa dia tu kita sudah biasa dari kecil kan sampai sekarang. Kalau orang Melayu beli produk orang Melayu sendiri dikatakan sebagai rasis. Jadi apa pendapat anda tentang kenyataan ini? Saya tak rasa kalau kita sokong orang sendiri itu dikatakan rasis.
Kalau dia kata hanya Melayu beli barang Melayu tu resis, cara pemasaran dia sudah salah. Tu saya tak setuju. Sebab kalau saya lain nak kata resis, Chinese sokong Chinese, India sokong India. Jadi Melayu sudah tentulah awak kena sokong Melayu. Jadi macam mana you rasa orang Cina sokong sesama sendiri dalam perniagaan sesama bangsa? Persaingan yang sihat. Saya pun agak sokong itu, punya kawan itu yang peniaga lah. Sama-sama bersaing. Okey, tapi dari segi yang profesional untuk menjalankan perniagaan mereka masing-masing. Kenapa you rasa orang Melayu ni kebanyakannya gagal dalam perniagaan? Cara mereka mungkin tak betul lah. Melayu ni mereka malas, ada pandangan yang jauh, tidak sanggup bersusah payah. Dari dulu, kerajaan memberi bantuan banyak. Keinginan untuk menaik taraf tu tak begitu bersemangat. Dia selesa di comfort zone. Saya cuma cakaplah keistimewaan Bumi Putra lah. Itu adalah fakta kan. Kenapa you rasa Cina maju dalam perniagaan? Sebab belajar daripada mereka yang berjaya lah. Yang bukan Muslim punya, bukan Cina sahajalah. Kita memang cukup rajin. Lebih rela susah sekarang, senang kemudian. Kaum Cina pun selalu ada tolong-menolong lah antara satu sama lain. Macam satu kumpulan boleh berbincang punya. Lihatlah betapa orang Cina pun sokong produk mereka sendiri. Mereka bersatu untuk memajukan bangsa mereka. Bagaimana pula orang kita? Fenomena rakyat, Malaysia mengemis di negara sendiri bukanlah isu terpencil atau berlaku tanpa sebab. Ia berpunca daripada gabungan tekanan ekonomi, masalah sosial dan kelemahan, sistem sokongan yang semakin mencabar, kehidupan golongan berpendapatan rendah. Walaupun Malaysia sedang menuju ke arah negara maju, realitinya masih ramai rakyat yang tertinggal dan terpinggir daripada arus pembangunan. Faktor utama ialah kos sara hidup yang semakin meningkat. Harga makanan, sewaan rumah, pengangkutan, bil elektrik dan air terus naik saban tahun. Namun peningkatan pendapatan rakyat bawahan tidak seiring dengan kenaikan kos tersebut. Ramai bekerja sepenuh masa. Malah ada yang mempunyai 2 atau 3 pekerjaan, tetapi masih gagal menampung keperluan asas. Orphan Biferline hidup terok dapat dipenuhi, mengemis menjadi pilihan terakhir demi kelangsungan hidup. Selain itu, pengangguran dan pekerjaan tidak stabil, turut menyumbang kepada masalah ini. Penutupan syarikat, pemberhentian pekerja dan persaingan, pasaran kerja menyebabkan ramai kehilangan sumber pendapatan. Golongan berusia, orang kurang upaya dan individu yang mempunyai masalah kesihatan sering dinafikan peluang pekerjaan. Tanpa pendapatan tetap, mereka terpaksa mencari jalan mudah untuk mendapatkan wang, termasuk mengemis di jalanan. Kekurangan pendidikan dan kemahiran juga menjadi punca besar. Individu yang tercicir daripada sistem pendidikan atau tidak mempunyai kemahiran teknikal sukar mendapatkan pekerjaan bergaji munasabah. Dunia pekerjaan hari ini menuntut kemahiran tinggi dan kebolehan menyesuaikan diri dengan teknologi. Tanpa peluang latihan semula, golongan ini terus terperangkap dalam kitaran kemiskinan. Di samping itu, masalah keluarga dan sosial seperti perceraian, penderaan, konflik rumah tangga dan pengabaian menyebabkan setengah individu kehilangan tempat bergantung. Ada yang dihalau keluar rumah, ada yang menjadi gelandangan akibat perpecahan keluarga. Tanpa sokongan emosi dan keuangan, mengemis menjadi satu-satunya jalan untuk terus hidup. Faktor seterusnya ialah kelemahan sistem bantuan dan kebajikan. Walaupun terdapat pelbagai bantuan kerajaan dan NGO, tidak semua golongan miskin berjaya menikmatinya. Prosedur yang rumit, kekurangan maklumat, syarat ketat serta stigma sosial menyebabkan ramai enggan atau gagal memohon bantuan. Ada juga yang tercicir daripada sistem kerana tidak mempunyai dokumen lengkap atau alamat tetap. Tidak kurang pentingnya, kurangnya kesedaran dan empati masyarakat terhadap golongan miskin. Ada yang memandang serong, menghakimi tanpa memahami latar belakang sebenar. Sikap ini menyebabkan mereka berasa terpinggir dan tidak dihargai sebagai rakyat di tanah sendiri. Fenomena rakyat, Malaysia mengemis di tanah sendiri bukanlah satu isu terpencil atau masalah individu semata-mata, tetapi cerminan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang masih wujud dalam negara. Di sebalik kemajuan pesat, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan, masih ada rakyat yang ketinggalan dan terpinggir daripada arus kemakmuran. Hakikat ini seharusnya membuka mata semua pihak bahawa pembangunan sebenar bukan hanya diukur melalui angka dan statistik, tetapi melalui kesejahteraan rakyat di setiap lapisan masyarakat.
Mengemis bukanlah pilihan pertama bagi sesiapa pun. Tiada manusia yang waras mahu merendahkan maruah diri di khalayak ramai jika kehidupan mereka masih memberi ruang untuk bernaung dan berusaha. Namun apabila tekanan hidup semakin menghimpit, peluang pekerjaan semakin sempit, kos sara hidup semakin tinggi dan sokongan sosial semakin rapuh, maka jalan terakhir itulah yang terpaksa dipilih demi kelangsungan hidup. Keadaan ini membuktikan bahwa masih terdapat jurang besar antara dasar dan realiti yang dihadapi oleh rakyat di lapangan. Isu ini menuntut kesadaran kolektif daripada semua pihak. Kerajaan perlu memperkukuh sistem bantuan sosial agar lebih telus, mudah diakses dan benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan. Masyarakat pula harus menanam sikap empati, bukan cepat menghukum atau memandang hina. Setiap insan mempunyai cerita hidup yang berbeza, dan di sebalik tangan yang menadah, tersembunyi kisah penderitaan yang tidak terluah. Sikap prihatin sama ada melalui sumbangan, sokongan moral atau sekadar layanan berperi kemanusiaan, mampu mengembalikan sedikit maruah kepada mereka. Dalam masa yang sama, usaha jangka panjang seperti peningkatan peluang pekerjaan, latihan kemahiran, pendidikan berterusan dan pemerkasaan ekonomi rakyat perlu diberi keutamaan. Rakyat tidak seharusnya dibiarkan bergantung kepada simpati semata-mata, tetapi dibantu untuk berdiri semula dengan bermaruah. Negara yang benar-benar maju ialah negara yang tidak membiarkan rakyatnya hidup di jalanan, apatah lagi mengemis di tanah air sendiri. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan isu ini sebagai cermin untuk menilai keprihatinan kita sebagai masyarakat. Jangan biarkan kesusahan orang lain menjadi perkara biasa yang kita abaikan. Hulurkan tangan, buka mata dan bangkitkan suara kesedaran. Kerana suatu hari nanti, jika nasib tidak menyebelahi kita juga mungkin berada di tempat mereka. Malaysia yang sejahtera bukan hanya milik mereka yang berjaya, tetapi milik semua rakyat tanpa kecuali.